Sahih Muslim. Duduk semang-semang dia kata Bukhari, dia kata Bukhari faqihun walaysa muhaddisan. Faqihan walaysa muhaddisan. Ahmad bin Hanbal dia kata muhaddisun walaysa faqihun. Muhaddisan walaysa faqihan. Dia kata Bukhari ini sebenarnya ulama fiqh, bukan ulama hadis. Kemudian dia kata Ahmad bin Hanbal ni sebenarnya muhaddis, bukan faqih. Jadi di sinilah maksudnya. Maksudnya bila kata Imam Bukhari itu mutunul hadis. Matan hadis saja. Dia ni bukan faqih, macam itulah. Ataupun wa innama al-maqsudu minhu tikrarul asanid. Tetapi sebaliknya kata Profesor Diyak yang dia berkata Imam Bukhari ni mutunul hadis tu maksudnya sama saja hadis tu. Cuma dia ulang-ulangkan sanad dia. Wa ziyadat, dan ada tambah-tambah. Setiap sanad tu ada penambahan pada matan hadis. Al-waridah fi matanin hadisin wahid. Yang disebut daripada matan hadis yang satu itu, dibawa sanad lain ada sikit penambahan yang lain. Ada sebut benda yang lain. Jadi anak dah jelas hari itu, biasalah Rasulullah SAW ini, bila orang tanya satu, Rasulullah jawab dua. Yang berkaitan. Macam seorang Bani Mudlij tu, mereka naik perahu, pergi laut mancing, kemudian mereka bawa air sikit. Jadi dia orang kata kalau kami ambil uduk, kami tak boleh minum. Jom kita balik tanya Rasulullah. Balik tanya Rasulullah, ya Rasulullah macam mana? Rasulullah kata huwa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Jadi air laut dia itu suci, boleh ambil uduk. Wal hillu maitatuh. Yang halal itu ialah bangkainya. Jadi Rasulullah tambah bangkai dalam laut itu halal. Kalau sebahagian daripada perawi hadis, dia nak ambil hak dia tanya sajalah. Nanti dia kata huwa tuhuru. Jadi itu dalam sanad tu. Dalam sanad lain pula ada penambahan wal hillu maitatuh. Begitu. Jadi begitulah kebanyakannya. Kama qala al-Hafiz al-Baihaqi wa ghairuhu. Kama qala al-Hafiz al-Baihaqi wa qalu. Macam itulah juga al-Hafiz Imam Baihaqi tafsirkan daripada kata-kata itu, dan juga daripada ulama-ulama lain daripada kalangan muhaddisin. Qala Az-Zahabi, kata Imam Az-Zahabi, ini terkenalah Zahabi Sayru A'lamin Nubala. Makna Sayru A'lamin Nubala itu kitab yang sangat besar yang menceritakan tentang ulama-ulama dan juga biodata mereka, peristiwa mereka, sejarah mereka. Kitab tu diiktimad oleh para ulama. Dalam kitab lain kata macam lain kepada Hajjaj Saqafi. Tetapi Az-Zahabi ni dia kata Hajjaj Saqafi ni taghiyatun min tawaghitil muslim. Taghut daripada taghut muslim. Kalau macam Ustaz Maulana Zainal Abidin, Maulana Zainal Abidin kan yang di Pasir Tumbuh tu. Maulana Asri, bukan Maulana Asri Zainal Abidin, Maulana apa ni? Di Zainal Abidin. Ustaz Asri juga, ada nama Asri juga, Maulana Asri, Pasir Tumbuh tu. Alim hadis juga. Dia kata orang buat zalim kepada Hajjaj As-Saqafi. Sebenarnya Hajjaj As-Saqafi ni baik, tapi Syiah lah tuduh dia tak bagus, jahat. Sebenarnya dia ni ialah orang yang menegakkan jamaah. Jadi mempertahankan kerajaan Umayyah daripada dirobohkan oleh buruh-buruh. Jadi ana dengar tu daripada anak murid dia, kawan-kawan kami di pensyarah ni, anak kata aku tak nak terima dah ilmu dia. Bagi tahu dia salah, dia cakap begitu.
Sebenarnya hajat takkan bila kata hajat Saqafi itu orang baik, orang menentang dia buruk. Takkanlah pula maknanya Sayyidina Abdullah bin Zubair, Abdullah ibn Zubair yang menentang dia itu buruk. Abdullah bin Zubair itu kan Rasulullah SAW, penabat cucu Rasulullah SAW, anak bapa saudara dia Zubair bin Al-Awwam, yang mana isteri dia Asma binti Abi Bakr As-Siddiq. Takkanlah pula nak boleh kata orang macam tu. Orang yang dididik dalam rumah Rasulullah SAW, rumah Siti Aisyah, kita nak pergi kata orang tu orang tu buruk. Tak boleh. Tak boleh. Jadi hajat ini ialah tariyah. Kata Az-Zahabi. Az-Zahabi saja yang kata hajat tu tariyah. Beza dengan ulama-ulama yang lain. Jadi kadang-kadang itulah kita ni nak kata orang baik sangat sampai tak ada pertimbangan. Nak kata orang jahat sangat sampai tak ada pertimbangan. Jadi ada seorang ulama, Asy-Syanqiti, telah menulis kitab Al-Ikhtilafat Baina As-Sahabah Bis-Siyasah. Kitab tu sangat bagus kalau kita baca, ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dia membawa kepada kita ni supaya kita jadi orang yang tinggi berfikir, maknanya tidak jadi melampau dan tidak juga jadi mutasahil, orang yang bermudah-mudah. Kemudian qala Az-Zahabi ta'liqan, kata Imam Az-Zahabi sebagai komentar ala qauli Abi Zur'ah, di atas percakapan Abi Zur'ah li Abdullah ibn Ahmad, kepada Abdullah ibn Ahmad. Ini anak Imam Ahmad bin Hanbal. Anak Imam Ahmad bin Hanbal. Abuka yahfazu alfa hadis. Faqila lahu ma yudrika? Qala zakartuhu fa akhadtu alaihi al-abwab. Jadi kata Abu Za'ah kepada anak Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad, bapa kamu telah menghafal ribu-ribu hadis. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, mana kamu tahu? Wa ma yudrika? Mana kamu tahu? Qala zakartuhu. Aku teringat dia. Fa akhadtu alaihi al-abwab. Aku telah ambil banyak bab-bab hadis. Bab-bab fiqh daripada hadis-hadis daripada bab-bab fiqh itu kepadanya. Qala, maka kata dia, fa hadhihi hikayatun sahihatun. Ini adalah cerita yang benar. Fi si'ati ilmi Abi Abdullah. Betapa luasnya ilmu bapa Abdullah, iaitulah Imam Ahmad bin Hanbal. Gelaran Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Kerana anak dia Abdullah. Wa kanu yu'adduna fi dhalikal mukarrar. Mereka semua itu mengira Imam Bukhari ini telah mengulang-ulangkan hadis. Mereka yang menuduh tadi. Mereka yang menuduh Imam Ahmad ni hanya sahibul mutun. Macam juga Imam Bukhari tadi ni. Yang dia ni puak-puak matan dia. Matan yang sah, puak-puak mutun. Maknanya orang ni orang hanya matan kan. Hadis dia berulang-ulang. Macam tu. Berulang-ulang matan. Mereka ni berulang-ulang matan. Wa kanu ya'adduna fi dzalikal mukarrar wal asar wa fatwa tabi'i wa ma pusira nahwu wa zalik. Wa ma pusira nahwu dzalik. Dia ni mengira bahawa itu hadis itu adalah hadis yang mukarrar, berulang-ulang, wal asar merupakan sebagai hadis mauquf, itulah perbuatan para sahabat, iqrar para sahabat, kata-kata sahabat, ataupun fatwa tabi'in, fatwa-fatwa tabi'in, wa ma pussira, dan apa yang ditafsirkan. Ada hadis mereka yang mereka dok tafsirkan itu.
wa nahwi zalik dan lain-lain. Wa illa fal mutun al marfu'ah al qawiyah la tablu 10 mi'syar zalik. Sedangkan matan yang dibawa dalam kitab-kitab mereka, ya, matan yang betul-betul sampai kepada Rasulullah tu yang kuat itu tak sampai puluhan saja. Kata hadis tu, makna hadis tu hanya matan saja, tak sampai pun berapa saja sebenarnya. Kerana dia ulang sanad dia. Allah hilang. Mana dia pula? Okey. Wa kadzalika ma nusiba. Wa kadzalika dan yang demikian itu juga ma barang apa nusiba yang dinisbahkan ila Abi Hurairah kepada Abu Hurairah bi anna adada ahadisahu, bilangan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah balagha sampai 5374 hadis. Fa inna hadzal adad, sedangkan bilangan yang 5000 lebih itu yahmilu ala tikrar, semuanya membawa kepada berulang-ulangnya hadis yang sama. Tikrarul asanid, cuma berulang-ulang sanad. Unzur litafsil, tengoklah sejarahnya kitab saya Abu Hurairah fi Dha'i Marwiyatihi. Tuan-tuan semua kata Dhiya, kamu boleh tengok kitab saya Abu Hurairah fi Dha'i Marwiyatihi. Abu Hurairah di bawah naungan, di bawah cahaya riwayat-riwayatnya. Cetakan edisi baru. Qauluhu, dan katanya, taraktu minas sihahi li halit tuli. Aku tinggalkan, mana daripada mana ni? Daripada muka surat yang sebelum ni. Muka surat sebelum ni. Ni yaqulu Syekh al-Islam Ibn Taymiyah. Wa ma fil kutubil musannafah fil kutubil musannafatil mubawwabatu kitabun anfa'u min sahih Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Walakin huwa wahdahu la yaqumu bi usulil ilmi wa la yaqumu bi tamamil maqsudil mutabahhir fi abwabil ilmi إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. Jadi yang Syekh Ibn Taymiyah kata, antara kitab-kitab yang dikarang, yang disusun bab-babnya, yang tertib elok, yang paling bermanfaat ialah Sahih Bukhari. Tetapi kalau hanya kita i'timad kepada Sahih Bukhari saja, kita tidak boleh tegakkan usul ilmu keseluruhannya. Jadi bukan bila tak ada dalam Sahih Bukhari itu makna kita nafikan hukum tu tak ada, tak boleh macam tu. Ulama tak buat macam tu. Setiap dalam kitab hukum hakam fiqh ni, dia bukan sekadar i'timad kepada hadis Bukhari sahaja, bahkan hadis-hadis sahih dalam kitab-kitab yang lain. Kalau tidak, maka tak cukup. Tak cukup sempurnalah Islam ini yang menyeluruh itu dalam berbagai-bagai bab, berbagai-bagai situasi dan keadaan. Kita kenallah kata Ibn Taymiyah, tahu juga kitab-kitab yang lain yang sahih. Ini macam kita nak baca ni. Ini bukan Bukhari saja, seluruh hadis sahih daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal, Daud Tayalisi, Ad-Darimi. Semuanya ada sini. Imam Abu Hanifah punya hadis, Imam Syafi'i, Muwatta Malik, semuanya ada sini diambil hak sahih. Wa kalamu ahli fiqh. Dan begitu juga ulama-ulama fiqh pun. Jadi mereka bukan rujuk pada Sahih Bukhari saja. Yang lain-lain pun sahih juga. Tak boleh tolak kalau hadis sahih. Wa ahlul ilmi fil umur allati yakhtassu, dan juga ahli-ahli ilmu yang pengkhususan mereka pakar dalam bahagian tersebut, sebahagian ulama. Itu tadi ya. Kita tengok. Wa qawluhu, dan katanya, taraktu minas sihah li halit tul. Mana pula main ni? Kat mana ni?
qawluhu taraktu minas sihahi lihali tuli yashhadu lahu hadha amalu Tirmizi fi sunan wal ilal al-kabir fa innahu katsiran ma yanqulu hukm al-Bukhari 'ala al-hadits as-sahihah 'ala al-hadits bis-sihhati aw bil-hasan kama annahu hakama 'ala ba'd al-ahadits bis-sihhati fi kitabihi at-Tarikh al-Kabir wa hadhihi al-ahadits ghairu mawjudatin fi Sahih al-Bukhari. Dan katanya aku telah tinggal daripada kitab sahih tu. Daripada kitab sahih. Ni Imam Bukhari kan yang kita baca sebelum ni. Jadi Imam Bukhari kata aku tak tengok yang lain dah. Maknanya Imam Bukhari ni dia yang mana yang dia ada kat dia tu 600,000 hadis tu. Makna ditapis sampai tinggal 300,000 hadis. 300,000 hadis itu makna ditapis lagi. Itu yang ada kat dia pun dah cukup banyak dah. Memang Imam Bukhari ni ialah Al-Hakim yang melimpah-limpah. Yang tidak ada tepian hadis dia. Kalau yang ulama' lain sebut pun ada dalam hadis dia. Tetapi makna Imam Bukhari ni yang pilih yang paling terbaik daripada kalangan hadis itu. Baru dah diletakkan dalam Sahih Bukhari. Mana ada lagi hadis-hadis sahih yang lain. Yang orang lain sahihkan dia tak tengok dah. Yang dia ada pun dah cukup banyak dah. 600,000 hadis dengan sanadnya. Kemudian pula 300,000 hadis yang sahih dengan sanadnya. Mana ditahqiqnya lagi, dianalisisnya lagi, maka dipilih yang terbaik sekali. Macam mana dah yang banyak begitu hadis pun mana nak bicara yang lain lagi. Mana dia telah mengaji hadis. Bahkan semua ulama-ulama hadis tu anak murid dia. Anak murid dia. Katanya masa Imam Ahmad kena jail di Basrah itu, masa itulah Imam Bukhari sampai ke Baghdad, lalu ke Basrah dan sampai ke Baghdad. Jadi katanya Imam Ahmad bin Hanbal ni dia lebih hadis daripada Imam Bukhari berapa? Dalam 4 hadis begitu saja. Ini banyaknya Imam Ahmad dan Imam Bukhari ni orang yang menghafal hadis yang begitu banyak. Jadi aku telah tinggalkan semua kitab-kitab sahih yang lain kerana banyak sangat, panjang sangat. Lihalit tul, kerana sudah tentulah panjang sangat. Yashhadu lahu hadha amal. Mana dipersaksikan liqaulihi, katanya ini, bagi katanya ini, hadha amal Tirmizi. Kerja-kerja Imam Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi. Dan juga dalam kitab Al-Ilal Al-Kabir dia. Fa'innahu katsiran ma yanqulu hukm al-Bukhari. Jadi Imam Tirmizi banyak menukilkan hukum-hukum Imam Bukhari pada hadis-hadis yang sahih itu atau hadis hasan dia. Jadi hadis hasan dia, hadis sahih dia banyak diambil daripada apa yang telah dihukumkan oleh Imam Bukhari kerana dia anak murid kepada Imam Bukhari. Kama annahu hakama ala ba'd al-ahadits bis-sihhah. Kerana sebagaimana kita lihat sebagian daripada hadis dia hukum sahih dalam kitab At-Tarikh al-Kabir. At-Tarikh al-Kabir itu kepunyaan Imam Bukhari. Ini Tarikh al-Kabir ni mula-mula Imam Bukhari karang, siapa pun tak faham. Ulama-ulama semua baca tak faham kerana banyak sangat ilmu dia, tinggi sangat ilmu dia. Sehinggalah memang mereka minta dia karang balik. Barulah dia orang boleh faham, dia perendahkan apa nama istilah dan bahasanya. Wa hadhil ahadits ghairu mawjudatin. Semua hadis-hadis itu tidak wujud di dalam Sahih Bukhari. Kerana Imam Bukhari dah pilih hak terbaik sekali. Yang lain-lain tu maknanya ditinggalkan. Ada dalam hadis sahih ada Al-Adabul Mufrad. Tetapi yang lain tu ditinggalkan. Wallahu alam lah. Kerana Imam Bukhari ni dia hafal bukan dia catat ya. Jadi daripada maknanya apa yang dia hafal itu barulah dia pilih. Betapa hebatnya Imam Bukhari. Mana dia semua duduk dalam kepala dia. Memang hebat sungguh. Bila mati dia habislah semua 600,000 hadis ni, tolak yang 700,000 yang terbaik itu. Berkuburlah bersama dengan Imam Bukhari. Ataupun ada dalam kitab-kitab yang lain seperti At-Tarikh al-Kabir, At-Tarikh al-Saghir dan Al-Adabul Mufrad.
Wa jami'u ma fi jami'atin وجميع ما في جامعه من الأحاديث المسندة والمتابعات والمعلقات بالتكرار 9,082 حديثا كما قال الحافظ ابن حجر. Jadi dalam Sahih Bukhari ini, kalau kita nak kira semua sekali yang ada di dalam Sahih Bukhari daripada hadis yang bermusnad, hadis yang merupakan mutabaat. Mutabaat ni hanya dia cerita dia cerita apa ni? Dia cerita riwayat lain. Riwayat yang lain yang daripada Tok Syekh dia, ada riwayat lain daripada Tok Syekh dia. Kemudian ada lagi muallaqat, hadis-hadis muallaq yang dibuangkan sanad dia. Yang Imam Bukhari buang sanad kerana nak pendek sebagai huraian kepada hadis sahih dia. Al-muallaqat bitikrar, dengan yang ulang-ulang lagi, semua sekali dicampur itu 9,082 9,082 hadis semua. Jadi yang sahih tu 700, yang bersanad tu 700. Itu yang terpilih. Yang lain tu dipotong buang sanad, dibuang sanad kerana panjang sangat. Tak disebut semua sekali sanad kerana itu bukan pokok kepada kitab dia. Itu hanya huraian kepada hadis yang dibawa yang menjadi pokok kepada sahih dia. Seperti mana kata qala al-Hafiz Ibn Hajar. Bagaimana al-Hafiz Ibn Hajar katakan. Begitulah dia kata. Wal musnadul mawsulu minha bila tikrarin 1,600 hadisin. Yang bermusnad, yang mausul, yang sampai kepada Nabi SAW, minha, daripada semua itu 9,082 itu tanpa ulang-ulang, hanya 2,602 hadis saja. Ini yang apa ni? Yang apa Albani ambil ni. Yang Albani buat ringkasan Sahih Bukhari itu, dia hanya ambil banyak tu saja. Dia ambil 2,602 hadis saja. Itu yang dimarah oleh Syekh Muhammad Najib Mut'i. Kenapa kamu ringkaskan Sahih Bukhari? Dia kata hadis dia berulang-ulang. Tunjukkan kat aku mana berulang-ulang. Dia tunjuklah hadis tu. Itu bukan berulang-ulang. Kami ulama hadis tak panggil berulang-ulang. Tapi itu kami panggil hadis yang mustaqil, hadis yang tersendiri. Dia mengikut sanad dia lain, maka orang yang bercakap tu lain, itu sanad, itu hadis, satu hadis yang tersendiri, bukan berulang-ulang. Kamu adalah penjenayah, kata Syekh Mut'i. Syekh Mut'i pun memang garang, memang garang. Allah Tuhan bagi kat kami di Mesir, di samping kami mengaji Azhar, mengaji kat dia, ya Allah. Memang berani. Dia dulu di jail masa Jamaah Nasir, dia ikhwan. Habis semua kuku dia tak ada. Kuku tangan dia, kuku kaki dia habis semua ditarik keluar. Dia pun nak tembak, dia bunuh dah. Dia nak pergi sembahyang jemaah di masjid dalam jail tu, dia pun tak bagi. Dia pangkat dah senapang nak tembak dia. Bila akak senapang nak tembak dia, satu orang tu mai tegur dia. Jangan, itu ulama besar tu, dia tengah mengarang kitab, tak habis lagi. Masuklah dalam hati order jail yang nak tembak dia tu perasaan yang kesian. Kemudian dia keluar tu, tengok-tengok kitab majmuk dia, ada orang lain tolong palagiat, tulis terus ulama Azhar. Dia samannya. Pasal orang komplain banyak. Orang komplain. Itulah Syekh Muhammad Najib Al-Mut'i. Umur dah 90 tahun masa tu. Orang yang paling baik dengan dia Ustaz Osman Ibrahim. Ustaz Aziz Hanafi. Kami semua bukan mengaji dengan dia lah. Ustaz Aziz Hanafi, Ustaz Osman Ibrahim, Ustaz Najmi, Ustaz apa nama Ibnu Mas'ud, Ustaz Syuaib, Mat Amin, kecil-kecil tu. Ustaz Muhammad Ali. Ana duduk sebelah kanan Syekh Mut'i. Ustaz Osman Ibrahim duduk sebelah kiri Syekh Mut'i. Bila Syekh Mut'i habis selesai kuliah dia, tinggi ayam kami pakai berebut sampai tumpah-tumpah minum bekas Tok Syekh. Ambil barakah.
Syekh Muti'i. Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i. Dia tu sejak kecil lagi mengajar hadis dah. Dia sebenarnya bukan nama Najib, dia nama Mahmud. Tapi oleh kerana dia cerdik sangat, ingat hadis, boleh mengajar orang tua-tua, orang panggil Najib. Bijak, budak bijak. Datuk dia tu ialah Mufti Mesir. Muhammad Baqir Al-Muti'i. Muhammad Baqir Al-Muti'i itu Datuk Syekh Muti'i. Mufti apa nama Mesir dulu. Sanian summa talahu tilmizuhu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi. Kemudian yang berikutnya Imam Bukhari itu ialah Imam Muslim. Daripada mana nombor satu ni? Mana dia nombor satu? Dia nombor satu. Tiba-tiba nombor dua. Dia nombor satu tu. Jadi, kita balik sini. Zukira al-a'immatu alladhi qamu bitajrid al-ahadith sahih. Disebut di sini imam-imam yang telah bangun melakukan pengasingan hadis sahih dengan hadis-hadis yang lain. Pertama Imam Bukhari. Kemudian barulah yang kedua Imam Muslim. Jadi hadis ni, hadis Bukhari dan hadis Muslim ni, kalau di sebelah Afrika sana, di utara Afrika sana, ulama-ulama Maghribi, maka mengutamakan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Tetapi akhir sekali ulama-ulama semua telah pun ijma'. Seluruh dunia mengatakan Sahih Bukhari nombor 1, Sahih Muslim nombor 2. Tidak ada kitab bawah langit selepas Al-Quran yang paling sahih. Selain daripada Al-Quran ialah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Muslim dia cantik susunan bab dia ya. Walaupun begitu Sahih Bukhari juga yang lebih hebat daripada banyak segi. Itulah macam ustaz profesor yang anda sebut di Simlaya tu. Profesor Abdul Hayy. Dia kata Imam Muslim tu hanya pengompol hadis Masya Allah. Kata tak bolehlah kata kat ulama begitu. Bila hadis tu dalam dada dia tu dah ilmu lagi hebatlah ilmu tu. Bukan sekat fiqh je. Ilmu tu dah dibabkan dalam bab fiqh tu. Tak patut cakap macam tu ya. Macam ada orang cakap tadi kat Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Imam Bukhari ni faqih walaysa muhaddisan. Imam Ahmad muhaddisan walaysa faqihan. Tak kena macam tu, tak betul. Summa talahu tilmizuhu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi. Kemudian berikutnya daripada ulama-ulama yang telah pun mengasingkan hadis sahih dengan hadis-hadis yang lain, itulah Imam Muslim bin Hajjaj al-Qushairi. Al-Qushairi. Wahwal Imam Al-Hafiz. Dia Imam Al-Hafiz Abul Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim ibn Wardin bin Qushadh Al-Qushairi An-Naisaburi. Naisabur. Di Khurasan ya. Banyak orang Khurasan ni. Masuklah Iran ya. Oleh sebab itulah Yahudi Abdullah bin Sabah ni sangat-sangat suka ke Iran ni. Kerana orang Iran ni ramai keluarnya ulama-ulama sunnah, ulama-ulama hadis, ulama-ulama fiqh, ulama-ulama berbagai-bagai bidang ilmu daripada Khurasan. Termasuklah Iran. Imam Abu Hanifah daripada Iran. Imam Lais ibn Sa' yang sama Imam Malik daripada Iran. Imam Ghazali daripada Tus daripada Iran. Imam Abi Ishaq Syirazi, ulama besar, mujtahid besar, ashabul wajuh, antara 12 ulama besar
mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Abi Ishaq Ash-Shirazi juga daripada Shiraz. Ya. Al-Ardabili, ulama Syafi'i juga daripada Iran. Kemudian apa lagi? Ramai lagi ulama. Sehingga zaman Ma'mun tu bila nak Ma'mun nak tengok zaman Ma'mun ke zaman apa nama Marwan bin Hakam, Marwan zaman Umayyah. Dia nak tengok ulama. Jadi zaman Umayyah ni depa apa nama perkauman nasionalis dah mula. Kuat sangat nasionalis Arab dia. Dia nak tengok ulama. Jadi pengawal dia ni pergi cari ulama Arab lah. Kerana Ma'mun kalau sebut orang Parsi marahlah, tak mau nak ulama Arab. Tak ada. Tengok semua ulama daripada orang Parsi Khurasan. Adalah orang Arab yang lekeh-lekeh tu, maka dia ambil lah buat pergi tunjuk kat Marwan. Takut Marwan murka. Jadi Abdullah bin Sabah ni itulah. Maknanya mereka sangat suka ke Iran ni. Kerana Iran ni kalau boleh kita, mereka ni rajin membaca, rajin menulis. Dia akan tulis Syiah ni. Al-Majalisi saja kitab dia satu rak penuh kitab dia saja. 300 buah kitab dia karang. Memang kerja begitu. Itulah sebahagian daripada ulama kita yang tak ada ilmu, yang tak rajin baca, yang tak rajin menghafal, yang tak banyak membaca buku. Nama saya kita panggil Tok Guru. Bila berhadapan dengan orang Syiah ni, Syiah dah hujah, dia tak ada ilmu. Dia tak ada benda yang dia baca. Allazi yaqra hujjatun ala man yaqra. Orang yang banyak membaca hujah pada orang yang tak membaca. Allazi yahfaz hujjatun ala man yahfaz. Orang yang menghafal hujah kepada orang yang tidak menghafal. Ini ya maknanya. Saya tengok ni yang rajin baca banyak. Orang yang baca banyak orang ulama India. Al-Azumi saja 8 jam sehari baca. Kemudian Albani daripada Albania. Duduk di Syria, ayah dia pindah pergi Syria. Dia asal orang Albania. Baca sehari 14 jam. Ya Allah. Tambah kita orang Melayu lagi tak rajin baca. Khabak pun baca kepalanya. Buat rugi je beli. Tak ada lah, tak ada lah sahabat orang tak beli dah. Kitab pun beli. Buat perhiasan dalam rumah je tunjuk korang. Penuh buku dia baca, tidak. Jadi macam Kaldai. Kaldai. Kitab-kitab tu muat kat atas belakang dia penuh. Dia pun tak tahu apa benda. Ada muat atas belakang dia. Kama salil himari. Tuhan berkata dalam Quran. Kama salil himari yahmilu asfara. Macam Kaldai yang sedang duk muat atas belakang dia kitab-kitab. Dia tak faham tentang apa sekong. Dia tak membaca. Bila nak baca tu? Mula beli sayang. Beli nak baca. Akhirnya tak baca. Tidur dalam library tu. Mereka anak-anak pula buat main jual buku pula. Selerak buku, koyak sana. Akhirnya tak jaga kitab tu, hujan tirih. Rosak api kitab tu, masuk pula gegat, makan habis jadi lubang-lubang. Jadi kena baca. Maknanya benda ni, dia nak kena didik anak-anak kita. Itu dalam ikhwan, memang dia kata sekurang-kurang kita dalam rumah ada library. Kita kena tentukan hari membaca. Dan setiap orang tu dia kena ada hari membaca dia. Dia ada pula upacara bedah buku lah, baca buku. Dia rajin baca buku. Kemudian pula ikhwan letak pula dia punya manhajnya, kitab-kitab yang menjadi sukatan kepada ahli-ahli ikhwan. Bertimbun kitab dia. Semua ilmu dia, orang ikhwan kena menguasai semua ilmu. Kena menguasai ilmu. Jadi, mana disusun peringkat ni, baca kitab ni, peringkat ni, baca kitab ni, peringkat ni, baca kitab ni, peringkat ni, baca. Oleh sebab itulah orang ikhwan ni, dia punya kepahamannya sangat tinggi. Oleh sebab itulah Imam Hasan al-Banna, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada dia, ilham kepada dia, sehingga dia dapat menyusun, apa nama rukun bai'ah tu. Arkanu bai'atuna 10. Rukun bai'ah kita 10. Al-fahmu. Yang pertama, faham. Mana kita kena jadi orang Islam yang faham. Kalau alim macam bin Bayyah tapi tak faham, akhirnya jadi kuda kayu kepada Muhammad bin Al-Nahyan. Kepada Muhammad Al-Nahyan. Muhammad bin Zaid Al-Nahyan. Begitu juga apa nama Pak Habayib. Jadi tak faham, hanya mengaji kitab saja. Nak faham fiqh, nak faham tauhid saja. Tapi kepahaman Islam tak ada, akhirnya jadi kuda kayu kepada taghut.
Qala Abu Quraisy Muhammad bin Jum'ah Al-Hafiz. Kata Abu Quraisy Muhammad bin Jum'ah Al-Hafiz. Ni hafiz Quran, hafiz hadis ya. Hafiz hadis ni berapa ribu dia hafal? Kalau muhaddis dia hafal 100,000 hadis. Kalau Al-Hafiz 300,000 hadis. Kalau Al-Hujjah, Hujjah tu berapa ribu hadis? Tak ingat lah. Ingat tak? Balik. Kata ingat, kita ulang balik. Mana dia kitab? Munhatul Mughis. Munhatul Mughis. Ni Munhatul Mughis. Munhatul Mughis. Tengok balik kitab Munhatul Mughis. Dah receh lah kitab ni pun. Dan kitab Munhatul Mughis ni, hari tu kita dah baca Al-Muhaddis, orang yang hafal banyak hadis. Banyak aja. Banyak hadis dia hafal. Dan mengetahui jarah ta'dil dia. Keadilan seorang perawi dan ketidakadilan seorang perawi. Kemudian Al-Hafiz huwa man hafidha mi'ata alfi hadisin musannadah. Hafiz itu orang yang hafal 100,000 hadis dengan sanadnya sekali. Al-Hujjah huwa man hafidha 300,000 alfi hadis. Hujjah itu ialah orang yang menghafal 300,000 hadis dengan sanadnya sekali. Al-Hakim huwa man ahata bis sunnah. Yang dikatakan Al-Hakim tu tak payah ceritalah di ceruk mana pun, ceruk rantau mana pun, hadis itu menggelengkan semua dia dalam pengetahuan dia, dalam catatan dia, dalam hafalan dia, dalam ingatan dia, dalam maklumat dia. Kata Abu Quraisy Muhammad bin Jum'ah Al-Hafiz, huffadhud dunya arba'ah. Penghafal dunia ni ada 4. Jadi mereka tu guna kalimah hafaz. Sebenarnya tak, bukan hafaz tu. Kalau macam Imam Bukhari tu Al-Hakim lah. Macam Imam Syafi'i juga. Imam Imam Malik. Huffazud dunya arba'ah. Penghafal hadis dunia, mereka antara bangsa ialah 4. Abu Zur'ah bin Rai. Abu Zur'ah di Rai. Rai ni mawara'un nahar. Di sebelah sungai, seberang sungai Dajlah ke Furat. Wa Darimi bi Samarkand. Darimi Samarkandi, orang Samarkand, orang Afghanistan. Wa Muhammad ibnu Ismail bi Bukhara, Azerbaijan. Muhammad itu semua termasuk dalam Khurasan ya. Muhammad bin Ismail di Bukhari. Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi di Naisabur. Yaqulu Muslim. Telah berkatalah Imam Muslim, "Sannaftu hadzal musnad as-sahih min 300,000 hadisin masmu'ah." Aku telah tulis musnad sahih ini, mana dalam sahih Muslim ini 300,000 hadis, 300,000 hadis. Aku telah tulis dalam musnad as-sahih 300,000 hadis yang aku dengar. Kemudian kata qala Ahmad bin Salamah, kata Ahmad bin Salamah, kuntu ma'a Muslim, aku bersama Muslim fi ta'lifi sahihihi, di dalam mengarang kitab sahih Muslim itu 15 sanah, selama 15 tahun karang sahih Muslim tu. Qala wa huwa 12,000 hadis. Jadi dalam tu ada 12,000 hadis. Qala Az-Zahabi, kata Az-Zahabi, yakni bil mukarrar. Yang kata 12,000 tu dengan hadis yang berulang-ulang. Bahaisu innahu, di mana innahu idza qala, apabila dia telah berkata, haddatsana Qutaibah wa akhbarana Ibnu Ramh, yu'iddani hadisan. Apabila Imam Muslim dia berkata haddatsana Qutaibah,
wa wa akhbarana Ibn Rumh. Bila Imam Muslim kata gitu, maka ada dua hadis sebenarnya. Ada dua hadis. Satu Qutaibah punya hadis, kemudian yang satu lagi Ibn Rumh punya hadis. Jadi waw ni mana waw sanad. Waw sanad. Ni dalam Sahih Muslim waw sanad. Kalau Sahih Bukhari waw tu mutaba'ah. Dalam Sahih Muslim ni waw tu mana sanad lain. Dalam sanad lain. Yu'addani hadis ni. Itu dikira sebagai dua hadis. Ittafaqa lafzuhuma aw ikhtalafa fi kalimah. Ittafaqa lafzuhuma. Yang telah pun seia kata lafaznya. Perkataannya sama. Sebutannya sama. Aw ikhtalafa fi kalimah. Ataupun boleh jadi bezanya dua sanad itu, dua hadis itu pada kalimahnya. Pada perkataannya. Ini perkataan sebut perkataan macam lain. Yang ni sebut perkataan macam lain. Tapi maknanya sama. Qultu. Kata Profesor Diya. Wahuwa kama qal. Itu sebagaimana yang dia katalah. Sebagaimana yang dikatakan. Wahuwa kama qal. Iaitu dia bagaimana dikatakan. Illa annal adad al-mawjud. Jadi macam dia katalah. Kata Profesor Diya, macam dia katalah. Cuma annal adad al-mawjud. Tapi bilangan yang wujud bin nusakhil matbu'ah. Di dalam nuskah-nuskah yang telah dicetak. Iaitulah 7,563 hadis saja. Jadi tak sampai 7, tak sampai 12,000. قلت وهو كما قال إلا أن العدد الموجود في النسخ المطبوعة 7,563 حديثا ولم يرع في إحصائها ما أشار إليه الذهبي. Jadi dia tidak jaga bilangan itu. Mana tak ditengok betul-betul bilangannya. Ma asyara ilaihi Zahabi, apa yang telah ditunjukkan oleh Az-Zahabi. Kama anna musliman, bagaimana Imam Muslim, arada kitabahu, telah pun memberikan kitabnya kepada Abu Zur'ah untuk ditengok. Kama qala, sebagaimana yang dikatakan, fa kullu ma asyara alayya fi hadzal kitab, setiap benda yang diisyaratkan kepada saya dalam kitab ini, anna lahu illatun, sesungguhnya baginya ada illah, ada illah dia, wa sababan, ada sebab, ada kerana, ada sebab, taraktuhu, yang saya tinggalkannya. Wa kullu ma qala, dan setiap apa yang dikatakan, innahu sahihun, bahasanya itu adalah sahih, hadis sahih, laisa lahu illah, yang tidak ada sakit, wa huwa allazi akhrajtuhu, dan itulah yang aku telah keluarkan. Illa annahu lam yastaw'ib, cuma dia tidak merangkumkan semua
aidan yastau'ibu aidan kama qala rahimahullah. Yastau'ibu ni boleh juga menguasai, dia tidak menguasai semua. Yang tidak merangkumkan semua, tidak melihat semua. Qala rahimahullah, kata rahimahullah, laisa kulli syai'in indi sahih wada'tuhu huna. Bukan semua yang sahih aku letakkan di sini. Innama wada'tuha huna ma ajma'u alaih. Aku letak di sini mana yang telah disepakati terhadapnya, terhadap hadis tu. Walamma atabahu Abu Zur'ah, tetapi apabila Abu Zur'ah telah pun meralatkan apa kepada Imam Muslim, wa qala lahu, maka dia berkatalah kepada Abu Zur'ah. Abu Zur'ah kata kat dia, dia kata kat Abu Zur'ah, akhrajta li asbat Ibn Nasr. Akhrajta li asbat Ibn Nasr wa Qatan Ibn Nusair wa Ahmad Ibn Isa wa tarakta Ibn Ajlan. Kamu telah keluarkan daripada sanad kamu Asbat bin Nas, Qatan bin Nusair, Ahmad bin Isa. Akhrajta li asbat, maknanya hadis asbat bukan akhrajta maknanya kamu keluarkan, tak. Ini akhraj ini takhrij. Takhrij ni mana kamu telah keluarkan, mana kamu bawa mai hadis Asbat bin Nasar, kamu ambil, mana kamu keluarkan hadis Qatan bin Nusair, kamu telah keluarkan hadis Ahmad bin Isa, tetapi sebaliknya kamu tinggalkan hadis Ibn Ajlan dan wa nudhara'ahu, dan orang yang seumpama Ibn Ajlan. Apa kata Imam Muslim? Innama adkhaltu min hadis Asbat wa Qatan wa Ahmad. Aku hanya takhrij hadis Asbat, Qatan dan Ahmad saja. Wa ma rawahu siqatun waqa'ali binuzulin. Wa ma rawahu siqat, dan apa yang diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah. Ma rawahu siqatun wa ma rawahu siqatun waqa'ali binuzul. Apa yang diriwayatkan daripada orang-orang kepercayaan itu telah pun jatuh pada diri aku dengan Nabi Nuzulin, aku turunkan. Maknanya perawi lain mensiqahkan dia, maknanya rawi ini siqah, rawi ini boleh percaya, rawi ini kuat, rawi ini boleh diambil hadisnya. Itu banyaklah istilah-istilah dia, ya. Tetapi bagi Imam Muslim, dia kata aku pandang bahawasanya perawi itu jatuh. Jatuh standard dia. Wa waqa'ali an haula birtifaq. Dan aku tengok pula daripada mereka tu apa yang mereka turunkan itu, tapi aku penaikkan dia mereka. Kerana pada pandangan aku, pada ilmu aku, mereka ni layak duduk di itu dipanggil analisis atau syurut Bukhari, syurut Muslim. Syarat yang paling tinggi apabila sepakat Bukhari dan Muslim, itu paling tinggi. Makna syarat nak menilai hadis dalam dunia ni, kalau pakai syarat Bukhari dan Muslim, itu yang paling tinggi. Kemudian syarat Bukhari yang kedua saja. Kemudian syarat Muslim yang ketiga. Kemudian begitulah seterusnya. Itu maknanya macam mazhab jugalah. Macam mazhab jugalah. Mazhab dia punya metodologi dia. Imam Syafi'i dia ada metodologi dia. Imam Abu Hanifah dia ada metodologi dia dalam membentuk mazhab itu. Faqtasartu alaihim. Oleh demikian itulah aku telah pun ringkas-ringkas saja. Ataupun aku tidak ambil hadis daripada mereka. Faqtasartu mana muqtasir, maknanya tak ambil lah. Mana aku tak ambil kira daripada itulah. Wa aslul hadis ma'rufun. Dan asal hadis itu jelas. Wa kana fi khuluqihi hiddatun. Akhlak Imam Muslim ni memang tegas. Fanharafa an shaykhihi al-Bukhari wa lam yazkur lahu hadisan wa la sammahu fi sahihihi.
Jadi Imam Muslim ni dia telah pun menyimpang daripada Imam Bukhari. Daripada Imam Bukhari ni dari segi apa? Dari segi perawi-perawi tadi. Ada yang apa Imam Bukhari bawa tapi Imam Muslim tak mau. Macam yang kita baca hari itu Syihabuddin Az-Zuhli. Yahya Az-Zuhli. Imam Bukhari masih meriwayatkan hadis dia dalam Sahih Bukhari daripada Syihabuddin Yahya Az-Zuhli. Tapi Imam Muslim tak mau riwayat kerana dia kerana tok guru itu Syihabuddin, tok guru dia tu Syihabuddin Az-Zuhli itu telah mengutuk-ngutuk Imam Bukhari. Tu dalam yang anda dengar daripada Syekh Mufti, dalam tu dia kata lain pula. Ingat balik tu. Wala sammahu fi sahih. Tak bubuh pun dalam sahih, kitab sahih dia. Tak ada pun nama-nama mereka itu. Mana itu dia berbeza dengan Imam Bukhari. Mana dia hormat sungguh ni tok guru dia Imam Bukhari, sehingga kalau ada orang yang menentang Imam Bukhari itu dia buang-buang daripada sanad dia. Walaupun Imam Bukhari buh sanad tu, bagi Imam Bukhari orang tu masih adil, tapi dalam Imam Muslim tak adil pasal kata tok guru dia Imam Bukhari. Dan bukan setakat itu je, ada yang lain yang pada penilaian Imam Muslim dia tak layak, maka dia mukhalafah tok guru dia Imam Bukhari. Bal iftatah al-kitab bil hatti ala man ishtarta al-luqiyah. Bahkan dia buka kitab, mula-mula kitab dia dibuka tu bil hatti ala man ishtarta al-luqi. Dia telah hentam orang-orang yang mensyaratkan kena berjumpa. Yakni bihi yu'na bihi Ibn al-Madini wal Bukhari. Al-Luqi. Al-Luqiyah. Ishtarata al-Luqiyah. Siapa dia yang mensyaratkan kena jumpa itu? Itulah Ali al-Madini dan juga al-Bukhari. Jadi maknanya dia awal-awal dia bercakap dah, dia tak setuju dengan begitu. Maknanya hadis tu tak kena jumpa, tak payah jumpa. Ambil saja daripada orang yang siqah. Lima rawa anhu bisighati an. Liman rawa anhu bisighati an. Khususnya bagi orang yang meriwayatkan hadis tu an. Hadis an-anah. An-anah. Jika kalau an ni maknanya dengar sajalah. Tak berjumpa. Kalau kata haddasani, dia duduk depan tok guru tu bagi hadis kat dia. Kalau an pulan, an-anah, memang tak jumpa. Ambil saja daripada orang tu. Wada'i al-ijma' fi anna al-mu'asarah kafiyah. Jadi mendakwa ijma' dah berlaku begitu nak kena jumpa, itu fi annal mu'asarah kafiyah. Jadi makna sezaman itu dah mencukupi. Kalau duduk sama sezaman. Makna semua itu sezaman. Orang yang dia ambil hadis itu sezaman dengan dia. Maknanya tak perlu lagi nak pergi jumpa dia ambil hadis. Ambil daripada orang yang siqah, yang meriwayatkan daripada dia dengan sifat berjauhan, sudah mencukupi. Ataupun dia dah apa-apa masalah lah. Wala yatawaqqaf fi dhalika 'ala al-'ilmi bi iltiqa'ihima. Dan tidak terhenti ilmu ni nak kena pergi ambil daripada tok guru tu sendiri. Tak payah. Wabbakha man ishtarata dhalik. Bahkan Imam Muslim telah pun bagi peringatan taubikh, maknanya gerpah ataupun wabbakh ni mana? Kalau wabbakha ni mana kita kata apa? Bagi peringatan. Bagi peringatan lah. Bagi peringatan kepada orang yang berbuat demikian. وقد قال الدارقطني. Kalau dar tu makna rumah. Qatnun tu kapal. Yi tu qutni makna kapal aku, rumah kapal aku. Tapi dia nama orang. Qala Daraqutni laula al-Bukhari lama raha Muslim wala jaa. Kata Daraqutni, kalaulah tanpa Bukhari, masa kan raha al-Bukhari,
masa akan berlalunya Muslim atau datangnya Muslim. Kata Daraqutni, laula al-Bukhari lama raha Muslim wala jaa. Kalaulah tanpa Bukhari, masakan Muslim itu boleh pergi, boleh datang. Wa ashharu riwayat Sahih Muslim fi syarqi. Riwayat Abi Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan an Muslim. Di antara sanad-sanad yang masyhur Sahih Muslim di sebelah timur ialah riwayat daripada sanad Abi Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan daripada Imam Muslim. Kalau Bukhari kita kata daripada Parabri. Kalau Imam Muslim daripada Abi Ishaq, riwayat Abi Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan bin Muslim, daripada an Muslim, daripada Muslim. Rawa an Ibni Sufyan Jama'ah. Rawa an Ibni Sufyan Jama'atun. Macam tu ya. Jadi fa'il Jadi fa'il jama'atun tu. Telah meriwayat daripada Ibn Sufyan ramai. Ashharuhum Ahmad bin Muhammad ibn Isa al-Jaludi. Di antaranya para muhadisin itu Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Jaludi. Dan daripada al-Jaludi itu Abul Husain Abdul Ghafir al-Farisi. Dan daripada al-Farisi pula Muhammad bin al-Fadl al-Farawi. Wa ala hadhihi riwayah bana an-Nawawi syarhuhu. Jadi Imam Nawawi daripada sanad inilah maknanya dia binakan syarah Sahih Muslim itu. Mana Imam Nawawi pun dia ada sanad, daripada sanad itulah sebenarnya menyebabkan dia mengambil Sahih Muslim itu untuk mensyarahkannya sehingga lengkap. Syarah Sahih Muslim ialah syarah yang sangat padat. Imam Bukhari dia Imam Nawawi dia kata aku syarah Sahih Muslim ni kalau nak ikut ilmu yang ada pada diri aku dia boleh sampai kepada 100 jilid Sahih Muslim tu syarah. Tetapi aku tidak ulang lagi. Kalau aku sebut muka surat yang pertama dalam hadis yang pertama, aku tak akan sebut lagi dalam mana-mana hadis. Masya-Allah. Kuatnya ingatan. Dalam mengarang tu pun bila sebut aku dah sebut dah benda ni. Dia tak sebut dah. Sekali sebut tu saja. Tu kehebatan apa nama syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Syarah Sahih Bukhari Imam Nawawi tak habis 1 jilid saja. Tak sempat, dia dah meninggal. Amma ahlul Maghrib. Tak sampai lagi ya. Amma ahlul Maghrib. Adapun orang-orang di sebelah Maghribi, sebelah Afrika, utara Afrika, Tunisia, sebelah apa nama Libya, di sebelah Morocco, di sebelah Jazair, sebelah Mauritania, itu al-Gharb, ahlul Gharbi. Fashtaharat indahum riwayah Abi Muhammad Ahmad ibn Ali al-Qalansi an Muslim. Jadi sanad mereka daripada al-Qalansi. Daripada al-Qalansi. Qala Abu Amr bin Salah, kata Abu Amr bin Salah, amma al-Qalansi fa waqa'at riwayatuhu 'inda ahli al-Gharbi wala riwayah lahu 'inda ghairihim. Jadi Qalansi itu telah pun jadi riwayatnya, telah pun menjadi riwayatnya kepada orang-orang utara Afrika. Itu dikira barat, orang barat, bukan orang Eropah. Al-Gharbi itu barat, itu barat Islam. Mana ahli al-Magharibah. Kalau kata Magharibah itu selepas pada Mesir itu, Tunisia, Libya, Morocco, Jazair, Mauritania, itu Magharibah dia panggil dulu. Maghrib. Itu Maghrib al-Islami. Wala riwayah lahu indahum ghairihim. Mereka tak ada riwayat lain selain daripada Al-Qalansi. Dakhalat riwayatuhu ilaihi min jihati Abi Abdullah Muhammad bin Yahya bin Al-Hazza. Daripada jadi masuklah riwayat-riwayat dalam riwayat Al-Qalansi itu daripada
Abi daripada hala Abi Abdullah Muhammad bin Yahya Al-Hazza. Al-Hazza tu tukang kasut. At-Tamimi daripada Bani Tamim. Al-Qurtubi daripada Gardoba, Andalus. Wa ghairihi dan lain-lainnya. Sami'uha bi Misr. Mereka telah mendengarnya di Mesir min Abil Ala Abdul Wahab. Mereka dengar hadis tu, sanad itu dari Abil Ala Abdul Wahab bin Isa bin Abdul Rahman bin Mahan Al-Baghdadi. Pasal apa semua daripada Mesir pula kalau kata Maghribah? Kerana Mesir jadi tempat tumpuan semua negara Arab. Khususnya apabila Spanyol itu Andalus itu telah tinggal Gharnatah saja. Mamlakah Gharnatah Bani Al-Ahmar. Diserang, diambil. Pasal orang Islam belaga semua sendirilah tu. Jadi menanglah Salibiyah ni. Ambil satu negeri sampai tinggal Gharnatah. Masa Gharnatah itulah kononnya kata Abu Hayyan dia bergaduh dengan tok guru dia tak setuju dengan tok guru dia kata apa kat dia dia lari mai kepada Maghribi sampai Maghribi daripada Tunisia, daripada Libya, kemudian terus ke Mesir. Daripada Mesir pula dia pergi ke Syria, Syam, dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Yaman, dia buat kerja haji, dia balik tu terus dia duduk di Mesir dan dia mati di Mesir. Tu Abu Hayyan. Abu Hayyan ni sezaman dengan Ibnu Hisham. Ibnu Hisham. Jadi Abu Hayyan dah tua dah dan memang pakar dah. Ibnu Hisham ni masih orang muda lagi. Cemburu. Macam-macam dia kata kepada Abu Hayyan. Tapi taklud pun kata ke Abu Hayyan kerana Abu Hayyan ni memang dah Syekhul Nahwu. Dalam pemerintahan dalam pemerintahan Mamluk, mana mereka ada banyak syuyukh. Syekhul Fiqh, Syekhul Fiqh, Syekhul usul, Syekhul Aqidah, Syekhul An-Nahwu. Dia ada syuyukh dia, pakar-pakar dia. Jadi Abu Hayyan ni pakar macam tu. Jadi Abu Hayyan lari tinggal Andalusia. Kerana tak setuju dengan tok guru dia, kemudian akhirnya memang Gharnatah jatuh. Jadi ramailah ulama-ulama pakat lari rata bertempiaran. Yang tak lari itu semua dibunuh. Dibunuh dengan begitu kejam. Dekat 200 cara penyiasaan bunuh orang Islam. Bunuh ulama-ulama, bunuh anak-anak, bunuh orang dewasa. Macam-macam. Bakar kitab-kitab Islam. Dikumpulnya kitab Islam berbukit-bukit dan buat upacara pembakaran. Sehingga Amir Abdul Majid masa tu yang merintah kerajaan Bani Murin minta beli balik ke Isabella kitab-kitab yang daripada tengah buat upacara bakar tu minta beli. Berapa ratus kereta lembu dimuat buat balik ke Maghribi. Awak kenapa habis dah? Okey, sampai ke mana ni? Sampai sini. Qala Amr bin Salah. Kemudian sami'uha bi Misr. Maka dengar di Mesir pula an Abil Ala Abdul Wahab bin Isa ibn Abdul Rahman bin Mahan Al-Baghdadi. Qala haddatsana Abu Bakr Ahmad bin Muhammad ibn Yahya Al-Ashqar Al-Faqih ala madhhab Syafi'i. Kemudian qala haddatsana Abu Muhammad Al-Qalansi. Qala haddatsana Muslim illa salasata ajza' min akhiril kitab. 3 juzuk daripada akhir kitab itu. Awwaluha hadisul ifki. Pertama sekali hadis al-ifki at-tawil. Hadis fitnah yang berlaku kepada Ummahatul Mukminin Siti Aisyah. Fa inna Abul Ala bin Mahan kana yarwi zalika an Abi Ahmad Al-Jalludi. Jadi Abil Ala bin Mahan kana dia adalah orang yang meriwayat
daripada Abi Ahmad Al-Jaludi, daripada Abi Sufyan, daripada Muslim radhiyallahu taala anhu. Wa summiya kitabahu, dan dinamakan kitabnya Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min As-Sunan binaql al-adli an Rasulillah SAW wa yusamma al-ikhtisar al-Jami' As-Sahih. Dinamanya kitabnya Musnad Sahih yang diringkaskan daripada sunan-sunan dengan dinukilkan daripada orang yang bersifat adil daripada Rasulullah SAW, yang dinamakan Al-Ikhtisar, yang dinamakan dengan nama yang ringkas Al-Jami' As-Sahih. Nama yang ringkas itu Al-Jami' As-Sahih. Sahih Muslim. Kata Abu Amr bin Salah, ruwaina an Abi Quraisy Al-Hafiz. Kami telah meriwayatkan daripada Abi Quraisy Al-Hafiz, katanya, kuntu inda Abi Zur'ah Ar-Razi. Kami berada bersama-sama dengan Abu Zur'ah Ar-Razi. Faja'a Muslim. Tiba-tiba datang Imam Muslim bin Hajjaj. Fasallama alaihi wa jalasa sa'ah. Dia pun bagi salam dan duduk seketika dengan Abu Zur'ah. Tazakkara wa tazakkara, dan mengingatkan kedua-duanya itu balik. Hadis. Falamma qama, bila dia dah bangun, qultu lahu, aku katalah kepada Imam Muslim, hadza jama'a arba'at, hadza jama'a arba'ata alaf hadis. Ada lagi lebih kan? Dia ini telah mengumpul 4,000 hadis sahih. Kata Imam Muslim. Maka Abu Zur'ah jawab. Qala Abu Zur'ah, faliman tarakal baqi? Kepada siapa yang ditinggal baqinya itu? Wa fi qawli Abi Zur'ah, dalam kata-kata Abi Zur'ah tu isyarah, menunjukkan kepada kita ila anna musliman, bahwasanya Imam Muslim law istau'aba jami' al-ahadits sahihah lakana hasanan. Kalau dia penuhkan dengan hadis-hadis sahih, alangkah baiknya. Wa adadu ahadisihi fi sahihihi bila tikrar wa mutaba'at 3,000. Wa fi qawli Abi Zur'ah isyarah. Jadi dalam kata-kata Abu Zur'ah tu menunjukkan kepada kita anna musliman law istaw'aba, Imam Muslim kalau dibubuhnya perhabis semua hadis sahih tu, alangkah baiknya. Jadi wa adadu ahadisu fi sahihi bila tikrar, bilangan hadis sahih Muslim kalau tanpa ulang-ulang, tanpa mutaba'at, tu ada semua 3,000 hadis, 3,031 hadis. 3,031 hadis. Mengikut bilangan Fuad Abdul Baqi. Dan bersama dengan ulang-ulang, semuanya berulang-ulang hadis tu 7,563 hadis. Sebagaimana yang kita sebutnya lepas. Jadi kumpul daripada dua kitab itu ada 5,633 hadis. Dan selepas buang ulang-ulang, berulang-ulang hadis tu daripada dua kitab itu, mana yang bersihnya untuk kita lihat hampir 4,000 hadis saja. Dan telah sampai bilangan hadis kitab Al-Humaidi. Kitab Al-Humaidi, Al-Jam'u Baina Sahihain. Kumpulan antara dua hadis sahih, dua kitab sahih. Itu ada 3,540, 3,574 hadis. Dan hadis sahih, dua-dua sahih itu
semuanya sahih. Kecuali nazran yang sedikit aja. Wa yajibul amalu biha. Kita semua wajib beramal dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Illa ma qussa aw nusikh. Kecuali yang mana-mana dia khususkan perkara tersebut sama ada untuk Nabi saja ataupun untuk zaman-zaman tertentu saja ataupun telah dimansuhkan. La'annahum ishtarata syurutan syadidatan. Kerana Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka telah pun meletakkan syarat ataupun metodologi analisis mereka sangat-sangat detail. Tapi riwayatul hadis, dalam meriwayatkan hadis, ulima bil istiqra'. Mereka diketahui telah pun melakukan analisis bi'annahum ala naw'ain. Ada dua cara. Cara yang pertama, yashmalu, yang merangkumi man wusifa bi'annahu awsaqun nas. Yang pertama sekali, merangkumi orang yang disifatkan bahawasanya orang itu adalah orang yang paling dipercayai oleh ulama-ulama. Atau annahu siqatun siqah, ataupun mereka tu orang yang paling siqah, siqatun siqah, di antara orang yang paling siqah daripada kalangan siqah. Tu. Atau wusifa bi annahu siqatun bil afrad, ataupun mereka memang disifat dengan siqah secara satu perkataan saja. Tak ada siqatun siqah, siqah saja. Au wusifa bi annahu saduq, ataupun mereka tu disifatkan sebagai orang yang benar, saduq. Orang ni macam mana? Saduq. Orang ni benar sungguh. Au bi annahu la ba'sa bi, ataupun bolehlah. La ba'sa bi mana bolehlah. Fa huwa wa haula'i yukhriju lahum syaikhan fil usul. Mereka semua tu telah dikeluarkan mereka oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab usul mereka, usul hadis. Kemudian penanalisis bentuk yang kedua, yashmulu man wusifa bi annahu saduq. Merangkumi semua orang yang telah disifat dengan benar. Saduqun sayyi'ul hifzi. Benar tetapi buruk hafalan. Benar tapi buruk hafalan. Ada pula benar buruk hafalan. Ataupun orang ni makbul, boleh terimalah. Atau mastur, orang ni terlindung. Terlindung tu boleh jadi hadis dhaif. Atau dhaifun khafifud dha'fi, ataupun dia dhaif. Dhaif yang ringan. Dhaif yang ringan. Wa ulai yukhriju lahum syaikhan. Jadi mereka ni telah dikeluarkan hadis daripada orang-orang macam ni oleh Bukhari Muslim fil mutaba'at saja. Mereka ni diletakkan dalam mutaba'at saja. Dan juga asy-syawahid. Mutaba'at dan syawahid saja. Diletak sebagai asas hadis tak boleh. Hadis yang ni yang pertama tadi, pakai kaedah yang pertama. Wa ahyanan yukhriju lahum Muslim fil usul. Cuma Muslim kadang-kadang dia keluar juga di dalam al-usul, di dalam yukhriju Muslim fil usul, dalam usul hadis. Wa amma an-naw'us salis, ataupun bentuk yang ketiga dalam analisis, allazi yashmalu man wusifa, merangkumi orang yang disifatkan bi annahu syadidud dha'f, orang-orang yang sangat lemah, atau majhul, orang yang tidak dikenali. Tak dikenali biodata dia, siapa dia. Au matruk, atau orang yang memang ditinggalkan hadis dia. Au saqit, orang yang selalu jatuh hadis dia. Au muttahim, orang yang ditohmah. Au kadzab, pendusta. Fa ulai lam yukhrij lahum asy-syaikhan aslan. Imam Bukhari Muslim tak akan keluar langsung daripada hadis mereka ni. Yang bentuk yang ketiga ni. Illa man ikhtalafa fihi, kecuali orang yang memang telah pun diperselisih pendapat oleh para ulama muhaddisin. Fakhtar ta'dil liqara'in wa asbab, dan mereka akan pilih pengadilan itu mengikut adanya
qarinah makna adanya sebab-sebab, adanya hubung kait, adanya kita kata qara'in. Qara'in ni macam kita cadarnya ada air mani, tu qara'in dia panggil. Bukti ada bukti. Ada bukti dan sebab-sebab. Ala an la yakuna fi matanihi nikarah. Tapi syarat dia matan jangan ada kritikan ataupun benda yang boleh melarang daripada mengambil matan itu. Mana matan itu syaz, matan itu penyakit, matan itu tidak dikenali, matan itu syaz, maknanya aneh daripada yang lain. Wa ba'da tawaffuri syurutihima tawaffara fihima amranin akharan. Setelah syarat-syarat keduanya itu ditengok semua pada perawi itu dan juga pada hadis itu, tambah lagi dua syarat yang lain. Ulima dzalika bil istiqra', diketahui juga dengan analisis. Yang pertamanya an yakuna qad sabaka al-hukmu alaihi min al-a'immati alladhina kanu qabla asy-syaikhan misla syuyukhihim wa syuyukh syuyukhihim illa nadiran. Jadi Imam Bukhari dan Muslim dia akan tengok pula lepas dah habis semua hadis tu dia analisis yang syarat-syarat tadi ni. Syarat-syarat perawi-perawi dan matannya. Kemudian mereka tengok pula kalau ada tok guru depa, tok guru depa telah pun menerima hadis tu atau tidak. Tetapi yang ni jarang sekali. Jaranglah yang ada macam tu. Ada juga tapi jarang. Yang kedua, an yakuna al-hadis ma'mulan bi qablahuma fi diyar al-islamiyah umuman. Mereka akan tengok hadis tu telah diamalkan sebelum mereka nak memilih hadis tu dah diamalkan di negara-negara Islam secara umum. Khususnya di Mekah dan Madinah. Waliza lam najid fi sahihaini ahadis lam yu'mal biha. Jadi maknanya oleh itu kita tengok dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tak ada hadis yang tak diamalkan oleh orang Islam pada ketika itu. Semua yang diamalkan. Kemudian yang ketiga. Yang tiga ni tiga mana? Tiga ni tiga daripada orang yang menulis kitab sahih. Sama Imam Bukhari. Yang kedua Imam Muslim. Yang ketiga Ibnul Jarud. Ibnul Jarud, tarikh wafat dia 307 masih. Wal Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Ali ibn al-Jarud An-Naisaburi Al-Hafiz Al-Mujawir di Makkah. Siapa dia Ibn al-Jarud ni? Siapa dia Ibn al-Jarud? An-Naisaburi. Bukan Nasa'i. Qala al-Hafiz Az-Zahabi, kata al-Hafiz Az-Zahabi, sahibu kitab Al-Muntaqa fi Sunan. Al-Muntaqa fi Sunan. Fi mujallad wahid, hanya dia satu jilid saja. Fil ahkam, pada hukum hakam. La yanzilu fihi an rutbatil hasan abadan. Tak turun sampai kepada peringkat hadis hasan sama sekali. Illa fin nadir, kecuali jarang sangat. Fi ahadisin yakhtalifu fiha. Jarang sangat ada hadis yang ulama-ulama berselisih pendapat padanya. Ataupun ijtihad, ataupun kritikan. Dan bilangan hadis dia ialah 1114 hadis. Dan telah pun disah benarkan oleh saudara kita Al-Fadil Al-Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Asari tahqiqan jayyidan. Ana dah bagi tahu antum siapa dia Al-Huwaini ni. Maha. Siapa dia Syekh Al-Huwaini ni? Masih hidup lagi di Mesir ni. Syekh Al-Huwaini ni seorang ulama hadis yang masyhur dia di Mesir sekarang ni. Dia ni masa ana duk mengaji dengan Syekh Muti dia umur baru 13 tahun ya. Tapi sekarang dah memang menumpu sungguh bagian hadis, minat sungguh bagian hadis. Banyak sungguh membaca hadis ni sehinggalah maknanya dia dikira sebagai
Tak dikira tu. Kalau mengikut Profesor Diyak, tak dinamakan dia tu muhadis lagi. Al-Athari saja. Ni Al-Athari ni. Tahqiqan jayidan. Dia yang telah mentahqiqkan kitab itu. Kitab apa nama Ibnul Jarud. Kitab Ibnul Jarud tu dia yang tahqiq. Al-Huwaini juga dia mana komen banyak apa nama kepada Al-Mubarakfuri. Khususnya dalam hadis Siti Aisyah. Dalam apa Ar-Rahiqul Makhtum kata Al-Mubarakfuri kata Siti Aisyah kahwin dengan Rasulullah umur 19 tahun, 18 tahun. Dia ambillah ada hadis dia. Kenapa? Terpengaruh dengan serangan-serangan orientalis yang mengatakan Rasulullah buat penderaan kepada kanak-kanak. Jadi dijawab balik oleh Al-Huwaini, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari itu sebenarnya hadis sahih. Rasulullah bina rumah tangga dengan Siti Aisyah umur 9 tahun. Kahwin dengan Siti Aisyah ni 6 tahun. Allah Ta'ala perintahkan Nabi kahwin Siti Aisyah. Masa Siti Aisyah duk main, budak-budak lagi main. Sama-sama budak-budak tu Rasulullah pergi pegang kain Aisyah. Aisyah lari balik rumah bagi tahu kat Abu Bakar. Wahai ayah, Muhammad pegang kain saya. Siapa dia yang dia beritahu? Itulah Siddiq. Tak pernah sangka buruk kat Nabi. Orang yang sangat benar, mesti ada sesuatu. Bila Nabi pegang Aisyah ni, bukan jahat, tapi ada sesuatu. Maka Abu Bakar pun pergilah beli buah tamak masak dengan buah tamak putih. Satu bekas tamak masak, satu bekas tamak putih. Aisyah pergi jemput Rasulullah datang. Rasulullah pun datang. Tengok dah dihidangkan buah tamak putih, buah tamak masak. Maka Rasulullah pun senyum. Dan Rasulullah makan buah tamak masak. Makna Siti Aisyah tu telah diangkat oleh Allah SWT jadi isteri Nabi masa umur 6 tahun. Kemudian bila sampai umur 9 tahun, barulah dibina, barulah dibina rumah, makna dia duduk sekali. Barulah akad, barulah kahwin betul. Jadi kalau orang Arab 9 tahun itu memang dah besar dah, macam juga orang India pun. Kalau 9 tahun tu memang dah besar. Dah mampu untuk berkahwin. Wallahu ta'ala alam. Kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis-sabr. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama.